Ustaz, bagaimana nak mengenali ciri-ciri bulu dan juga kulit babi. Walaupun sebelum ini memang saya telah jelaskan, tapi saya jelaskan secara umum saja. Ini saya nak jelaskan juga, saya akan letakkan contoh-contoh bagaimana kita nak mengenal bulu dan juga kulit babi itu sendiri. Setiap apa yang Allah haramkan. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal yang haram itu ada banyak perkara yang syubhah. Ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang daripada satu kuliah duha tadi, dalam selepas habis ada jemaah yang tanyakan tentang, Ustaz, bagaimana nak mengenali ciri-ciri bulu dan juga kulit babi. Walaupun sebelum ini memang saya telah jelaskan, tapi saya jelaskan secara umum saja. Ini saya nak jelaskan juga, saya akan letakkan contoh-contoh bagaimana kita nak mengenal bulu dan juga kulit babi itu sendiri. Setiap apa yang Allah haramkan di sana ada indikator yang boleh kita pelajari, tapi kena belajarlah. Berkenaan dengan kulit dan juga bulu ini, kita ambil kepada fatwa yang mengatakan bahawa memang ianya lah diharamkan. Walaupun dia dalam Quran memanglah disebut sebagai hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir, daging babi itu, tapi kita melihat bahawa semuanya itu yang berasaskan sumbernya adalah sumber daripada haiwan babi ini, maka semuanya adalah diharamkan. Baik, jadi bagaimana kita nak kenali ciri-ciri kulit babi? Allah menciptakan hanya kulit babi saja yang ada dot 3 ni. Lihat, ada yang dot 3 juga, ada yang lubang 3 yang tidak sekata. Kulit lain tak ada, kulit ular, kulit buaya sebagainya, tak akan ada yang dot 3, melainkan kulit babi saja yang Allah ciptakan nak melihat bagaimana kita nak kenal. Dia akan ada dot 3. Dalam masa yang sama juga ada juga dot 3 yang lain, tapi dia kedudukan itu lebih sekata. Yang ni bukannya kulit, yang ni adalah polimer, juga plastik. Kebiasaannya dia akan letakkan, kalau kata ke kasut orang lelaki yang sebelah dalam, juga ditumit layer belakang itu. Kalau handbag kebiasaannya yang sebelah dalam. Jadi dalam hal ini kita boleh nampak dengan mata kita bahawa dia nampak lubang tu. Dalam satu lekuk dia akan ada 3 lubang itu. Jadi kalau rasa kita beli handbag yang mahal-mahal, kan, rasa was-was juga antara plastik polimer atau juga kulit, maka antara kaedahnya yang diberitahu lah, ambil sikit handbag yang mahal-mahal yang kita beli tadi tu, kita kerat sedikit, kerat sedikit handbag yang mahal tadi. Ini kita nak tahu, nak ujilah sama ada kebendaan juga atau juga keimanan yang kita ada. Jadi kita beli kerat sedikit, ambil lighter, bakar. Kalau baunya itu macam kulit yang terbakar, macam rambut yang hangit terbakar, maka confirm itulah kulit babi. Kalau kita bakar bau macam plastik, yang tu bukan kulit, yang tu polimer. Itu secara asasnya kita nak tahulah. Kalau kita nak tahu secara confirm dan juga nak jual, dan juga nak tulis di situ pig skin sebagainya, yang tu kena test lah. Kita akan test di lab. Jadi secara asasnya kita sebagai orang awam yang nak tahu, jadi dalam hal ini kena berhati-hati bab kulit ni, termasuk juga kulit handphone, dan juga iPad sebagainya. Jadi tang itu juga nak kena lihat. Baik, itu berkenaan dengan kulit babi. Selain daripada kulit babi, yang paling banyak juga ditemui tentang bulu babi ni, dan juga setiap yang bersumberkan babi boleh juga dikenali dengan adanya indikatornya. Dan Allah menciptakan bulu babi ini, di hujungnya itu dia akan bercabang 3. Hanya bulu babi saja yang bercabang 3 di hujung. Bulu lain tak ada. Bulu rimau ke, bulu singa ke, cuba cek tengok. Bulu kucing ke, dia tidak bercabang 3. Hanya bulu babi saja yang bercabang 3. Kalau yang ada pun juga yang hampir dekatlah rambut yang bercabang. Siapa yang rambut dia bercabang tu Allah alam lah, kan. Jadi dalam hal ini
Allah tunjukkan bagaimana kita nak kenal, ya. Dan juga kulit ni, bulu ni kebiasaannya lah kalau kata bros cat yang kayunya hijau ke, dan juga ada juga yang merah tulis made in China, confirm itu kebiasaannya memang bulu babi, ya. Termasuk yang bertujuan nak shinekan kek, nak mengelakkan kek, nak mengelakkan shellac sebagainya, bros lukisan. Jadi kena berhati-hatilah. Cuma undang-undang di Malaysia ini dia wajib tulis kalau yang bersumberkan sumber najis mughalazah. Kalau bulu babi dia kena tulis bulu babi. Kalau kata kulit babi dia kena tulis kulit babi. Itulah di bawah perintah perdagangan barang-barang yang bersumberkan daripada sumber anjing dan juga sumber babi ni dia wajib tulis di bawah Akta Perdagangan 2011 di bawah KPDN, ya. So undang-undangnya memang ada, ya. Cuma dari sudut kita nak kenal secara fizikal. Sebab tu dalam kaedah ini ialah macam juga orang yang nak sapu kit, sapu kuih-kuih satar kan, orang yang nak bakar satar, termasuklah juga kedai-kedai gunting rambut ni, ya. Kedai-kedai gunting rambut yang duk shellac, nak cukur rambut, nak cukur janggut sebagainya kan, itu bulu, ya. So berhati-hatilah, ya. Sebab tu dalam kaedah pensijilan halal, mengikut manual prosedur pensijilan halal 2014 ni kita ambil langkah kaedah halang dulu. Serzara'inya tidak dibenarkan apa jua pembulu yang berbulu masuk ke kawasan industri makanan halal. Tak kira bulu apa-apa. Termasuklah orang yang berbulu pun tak boleh. Maksudnya kalau kata dia free hair, dia janggut panjang, dia kena tutup. Dia kena tutup. So ini juga kita tak benarkan sebarang jenis brus yang berbulu. Jadi yang bolehnya adalah nylon, fiber, plastik yang sintetik. Itu lebih selamat daripada yang duk bulu ni. Termasuk juga yang perempuan yang nak make up, plaster ke blusher kan, yang duk main muka di sendiri ni, ya. Yang tu juga kena hati-hatilah. Walaupun banyak dikatakan ambil daripada bulu kuda, ada bulu yang haiwan yang halal, cuma berhati-hatilah dalam bab ni. Jadi nak kenal bulu babi ni, itulah antara ciri-ciri yang boleh kita kenali haiwan yang diharamkan, tapi di sana Allah berikan ilmunya nak kenal, ya. Sebab tu orang kata sekarang ni pantun, ya. Yang kata gunung daik bercabang 3 tu sekarang boleh tukar kot, bulu babi bercabang 3, ya. Kulit babi berlubang 3, yang tu lebih ilmiah sikit lah orang kata kan. So apa jua pun juga kita nak kena tahulah, ya. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kita, insya-Allah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.